Okay, hello. Welcome back to channel Jazz Bapa. Okay. Untuk siri ni kita akan belajar cara bagaimana untuk install untuk buat application project menggunakan PHP dan MySQL. Ini adalah stack. Kita panggil stack di mana ia adalah saya boleh katakan yang paling mudah untuk mula belajar programming atau mula membuat website, ataupun boleh kata anything, boleh kata mula buat untuk financial project yang mudah. Okay? Sebelum kita mula kita punya project ni, kita install dulu kita punya XAMPP server. Okay? XAMPP ni adalah sebuah Apache web server. Okay? Bila dah ada web server, kita boleh letak project kita dalam tu, dan project kita boleh run dekat kita punya local machine, dan kita boleh play around dengan kita punya project. Dan kita akan ada database dah siap sekali, dan kita guna MariaDB atau MySQL, and PHP pun dah siap install dalam server ni. Basically tak payah buat apa-apa pun, just follow the tutorial. Okay, let's go. Sekarang kita akan mula kita punya XAMPP installation. Basically untuk install ni sekejap je, kita just pergi dekat Google, download XAMPP, which is percuma, dan install, kita test dia boleh run, dan lepas tu kita boleh start kita punya project. Okay, baik, and now kita pergi dekat Google Chrome, kita just type XAMPP. Okay, kita klik je dekat yang first tu, XAMPP installer. Okay, nampak tak? Okay, just klik dekat, ikut korang punya laptop lah. Kalau pakai Windows kat sini, kalau pakai Linux maybe ada yang pakai Ubuntu, okay, download kat sini. Kalau ada yang pakai MacBook, download kat sini. Okay, basically XAMPP ni percuma, dia adalah open source. Kat sini pun kita dah boleh nampak dia dah ada Apache, XAMPP Apache. Apache ni adalah web server. Okay, bila kita buat project, kita kena letak project dalam server, baru server tu boleh run dan orang lain boleh gunakan. Kalau tak, project itu tu just a folder, tak boleh run pun. Okay, dan MariaDB adalah database. Sebelum ni orang panggil MySQL, sekarang ni dia dah tukar ke MariaDB. Dan ada PHP adalah kita punya programming language yang kita akan gunakan. Bagus kalau korang dah tahu PHP, tapi kalau korang tak tahu, jangan risau. Kat sini nanti pun aku akan terangkan sedikit sebanyak. Okay, tapi maybe korang boleh tengok tutorial PHP yang standard, yang basic, macam daripada variable sampai kepada class, ataupun variable sampai loops pun dah okey dah. Okay, dan kat sini ada Perl kita tak guna. Okay, kita just guna 3 ni je untuk video ni. Alright, aku klik download dulu. Dah download. Okay, kat sini aku dah download. Aku buka folder ni dan aku akan install. Alright, sekejap je install dia. Just klik yes. Okay, just klik yes. Aku ada install antivirus, tapi jangan risau, dia tak kacau pun. Just klik yes. Okay, kat sini ada option selection. Kita nak install apa? Just pilih Apache ni wajib. MySQL, FileZilla tak perlu. Maybe perlu, tak perlu kot, aku dah ada. Mercury tak perlu, Tomcat tak perlu. Perl tu yang antik. Okay dah. Yang PHP ni tick, Webalizer ni tick, fake ni tak payahlah, sebab kita tak ada nak buat email pun dalam project ni. Maybe in future kita akan buat. Okay, just install dekat kau punya C drive macam ni, C drive. Aku try zoom zoom okay, Windows. Okay, just install je dekat C drive. Klik next. Kat sini dia tulis type empty, sebab aku dah install sebenarnya benda ni. Hold on.
Aku install balik sebab aku nak buat tutorial ni. Aku kena delete dulu zip ni. Sorry. Okay, biar dia install. Okay, aku install balik. Aku install balik. Next. Pilih English. Next. Okay, dan biar di install dekat C drive. So aku akan cut video ni, nanti kita come back bila dia dah install. Okay guys, macam yang korang tengok. Okay, kita dah siap install. Just click finish. Dan okay, nampak tak Xampp ni dah pun run dekat kita punya laptop. Okay, kat sini dia ada tulis Xampp control panel. Okay, which is kat sini kita nak control everything. Kita punya server, kita nak start, kita just click start sini. Nampak kat sini ada tulis log. Okay, bila dah start ni maknanya server kita dah on. Macam mana kita nak tahu? Kita just okay, bila server kita dah on macam ni, kita boleh klik admin tak silap aku, dan dia akan buka. Nampak tak? Localhost. This is our local server. Okay, dah on dah. Local server. Apa lagi yang ada kat situ? Ada MySQL. Kita boleh start juga. Okay, nanti dia akan buka localhost punya MySQL. Kita boleh buka localhost PHP myadmin. Okay, nampak tak? Sini adalah kita punya database local. Okay, and that's all. And one more thing, kita kena tahu dekat mana kita install kita punya Xampp server ni. Basically klik dekat Explorer. Nampak tadi ada Explorer, klik kat sini. So basically all dekat yang kita install tadi, yang kita pilih mula-mula tadi. So macam case ni, for me Xampp. Okay, Xampp kita akan letak semua projek kita dalam ni. So kita akan letak, for example, projek, apa pun nama projek orang, projek 1, projek 2, projek 3, projek 4 and so on. Okay, so for time being aku delete ni dulu. Kat sini pun korang dah boleh nampak. Nampak tak? Ni localhost dashboard. So basically dalam ni lah, everything dalam ni. Okay, yang ni adalah yang ni, basically index.html. Just dia punya welcome page. And now kita nak buat database first. And kita boleh create satu database kat sini baru. Okay, maybe kita boleh buat, hari tu aku nak buat contoh DB student lah, database student. Kita akan buat sebuah sistem simple rekod pelajar. Sebenarnya korang boleh play around dengan tutorial ni. Anda boleh buat juga nama lain. Contoh nak buat rekod pelajar, okay, ataupun rekod pinjaman guru, rekod pinjaman buku ke, tak kisah, terpulang kepada kreativiti masing-masing. Okay, untuk for me, I buat DB student lah. Kita buat simple record untuk simpan maklumat pelajar. Dan klik create. Dan klik create tadi, nampak tak sekarang kita ada database. Tapi database kita tak ada table lagi. Okay, maybe kita akan buat 1-2 table. Kita akan buat table student, ada 4 kolom. Dan klik dekat sini, just klik go. Okay, bila kita klik go tu, dia akan create, dia akan bagi field. Ni adalah table field. Maknanya anggap table ni macam kita punya tempat letak maklumat. ID, just ID, dia auto generate by right. Kat sini primary key, auto primary key, and sini auto increment. Kita nak kita punya record nanti dia akan increment value tu daripada 1, 2, 3. Okay, sini kita boleh letak nama, nombor metrik, race, name, maybe kita letak text, metric number, maybe baca, text, maybe kita letak 100 je, baca maybe 50, race, maybe baca 50. Okay, sebenarnya ni adalah bukan
practice yang bagus, biasa dalam database kita akan letak ID, dan ID tu akan refer table lain. For example, 1 ada table lain bangsa Melayu, 2 Cina, 3 India. Tapi untuk case ni kita just store je sebab kita nak belajar kan. Okay, kita letak kat sini boleh null, and nama tak perlu, nama kita yang ni adalah restriction kita, maknanya kita letak race pun boleh insert data ni. Okay, kita boleh tambah lagi, kita boleh save kat sini, dan kat sini kita dah ada satu maklumat, nampak tak? Kita dah create table ni, dan sekarang kita nak masukkan data. Kita klik insert kat sini, so kita boleh letak lah nama first, nama maybe my name, Muhammad Azri, matric number, my matric dulu S204832. Dah lama lah ni matric ni. Okay, maybe Melayu. Kedua maybe Samad Adam, matric number S204833. Race maybe Melayu jugalah. Okay, dan klik kat sini dia ada tulis go. Okay, just klik go. Nampak tak, dia save kita punya maklumat tu di dalam database ni. Kita boleh klik dekat structure. Sekarang kita ada dua, kita klik browse, kita dah ada dua record dalam database, dan from here kita boleh play around. Ok, itu saja untuk video ni. Kita dah berjaya install kita punya XAMPP, kita punya database, kita punya web server dan PHP. Jika anda rasa video ni bermanfaat dan mungkin anda adalah seorang pelajar yang nak mula buat programming ataupun pelajar yang nak buat final year project, jangan lupa tekan like dan subscribe, share kepada kawan-kawan yang lain. Ok, see you on another next video.